الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh saf kepimpinan surau, para asatizah, para alim ulama, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah, terus menerus kita istiqamah hadir ke rumah Allah untuk salat berjamaah, untuk hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kekal ketaatan kita kepada Allah Ta'ala ini hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita pun dah berada di bulan Sya'ban dah. Tak lama lagi nak bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi buatlah persediaan secukupnya. Saya beri peringatan ni untuk diri saya sendirilah dan juga pada semua tuan-tuan. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, yang mana kita masih lagi membicarakan seruan tentang kewajipan untuk terus beriman dan berwaspada dengan kaum kafir. Yang mana seruan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada muka surat 401 pada abang tuan kita yang ada kitab ni, 401 yang di tengah tu. Baik, qal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Kata pengarang kitab, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman dan memurkai kaum kafir yang derhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpah rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala, dia sayaj'alu lahumur rahman, dia melimpahkan, iaitu sifat Allah Ar-Rahman. Nuwudda, akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Orang beriman ni tuan-tuan, Allah tanamkan ke dalam hati dia tu perasaan kasih sayang, wudda. Sama juga dengan suami isteri tu, mawaddatan wa rahmah, mawaddatan wa rahmah. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifta 'alayhi fa alqi fil yam.
wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Bila dihanyutkan Nabi Musa itu, ringkasnya masuk dalam istana Fir'aun, Allah berfirman, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Maknanya sesiapa yang melihat Nabi Musa jadi sayang. Sepatutnya Fir'aun nak bunuh, tetapi tak jadi bunuh, kerana Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati sesiapa yang melihat Nabi Musa alaihissalam, dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Baik. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, surah Al-Maryam ayat 96 ni, orang yang beriman Allah cinta, dan Allah murka kepada orang kafir. Mana Allah limpahkan rahmat dia kepada orang beriman, dan dalam hati orang beriman ni Allah Ta'ala masukkan, tanamkan, maknanya sesiapa yang melihat dia ada perasaan kasih sayang. Sebab itu kita sesama orang Islam ni, kalau kita tengok sesama kita, sesama orang Islam, maknanya rasa kasih, timbul kasih, itu orang kata apa? Iman dia tu betul lah tu, beriman lah tu. Tapi kalau dia tengok sesama Islam, dia benci. Tak tahulah dia benci apa, perangai ke, muka ke, cara bercakap ke, apa ke, wallahualam, benci. Bermakna orang yang melihat itu ada masalah dengan iman dia. Sepatutnya orang beriman dia berkasih sayang. Baik, kata pengarang, demikianlah kewajipan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maknanya kewajipan Allah Ta'ala ke atas orang beriman ni bukan wajib kepada Allah tu, bukan maksud wajib ke atas Allah. Maknanya Allah berjanji, orang beriman Allah cinta. Allah SWT memberi kebaikan kepada mereka sejak dilahirkan sehingga ke akhir kehidupan. Orang beriman ni tuan-tuan, mula daripada dia lahir Allah beri kebaikan, sampailah akhir hayat dia Allah berikan kebaikan. Anak yang baru lahir, ayahnya azan dan iqamah. Azan dan iqamah, maknanya daripada kecil lagi. Kemudian dibuat, kemudian beberapa hari diberikan nama, kemudian panggil ustaz ke alim ulama, tahnik, kemudian sambut birthday-nya lah, doa selamatnya, ibu dan ayah mendoakan dia. Maknanya kebaikan itu diberikan terus menerus oleh Allah Ta'ala daripada sejak dia lahir sehinggalah dia meninggal dunia. Ini orang beriman. Kerana orang beriman ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala cinta. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka sewaktu membesar. Membesarnya kita ni tuan-tuan, siapa yang memelihara kita ni, menjaga kita ni? Allah Subhanahu wa taala. Memang pada mata kasar kita zahirnya bayi itu ibu ayah dia lah uruskan. Kalau hari ni mak kerja, ayah kerja, anak tu dia besar-besar boleh cakap Indonesia. Enggak bisa tu dia. Kenapa cakap Indonesia anak kamu ni? Yelah, dia membesar dengan pembantu rumah Indonesia. Kalau pembantu rumah tu Filipin, tak tahulah cakap Filipin agaknya. Tapi di Malaysia ni tak ada kot orang Islam ambil Filipin jadi pembantu rumah, payah sebab dia bukan Islam. Kalau di Brunei sana, pengalaman saya, Indonesia ada, Filipin pun ada kan? Baik, maka tentu Allah jaga kita. Maknanya kita membesar ni di dalam
penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hakikatnya ibu ayah kita yang jaga kita. Kita bela anak kita daripada kecil sampai ke besar. Kita kata, long, angah, acik, kamu kena ingat, kamu kena taat, kamu kena dengar cakap mak ayah. Kecil-kecil mak yang basuhkan, kamu buang air besar, kamu itu, kamu sakit, ayah dukung macam-macam. Memanglah itu kita tak nafikan, memang pengorbanan seorang ayah, tanggungjawab ibu dan ayah. Tapi hakikatnya tuan-tuan, yang memberi rezeki itu, yang menjaga, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib menutup keaiban mereka di bumi, sebaliknya mendedahkan segala keburukan keaiban mereka di akhirat. Di dunia tuan-tuan, Allah tutup aib. Ini ustaz-ustaz penceramah, contohlah saya lah. Allah menutup keaiban saya. Tuan-tuan tak tahu dosa-dosa saya, tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun tak ingin dengar. Orang ustaz ni, dia pun tak betul nak ceramah. Contohlah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala menutup keaiban. Dan dalam hadis, mafhumnya, siapa yang menutup keaiban, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Menutup keaiban orang Islam, orang Muslim, saudara kita lah. Sebab itu kita jangan seronok sangat tuan-tuan canang aib, keaiban orang. Hari ni dah jadi trend ke apa. Semua benda nak diceritakan dalam live. Semua benda. Suami memburukkan isteri, isteri memburukkan suami. Apa lagi lah, macam-macam lah tuan-tuan. Tak larat nak cerita pasal viral-viral ni tuan-tuan. Jadi keaiban ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tutup. Jangan pula kita pula menceritakan keaiban orang, tak boleh cerita. Keaiban diri sendiri pun tak boleh cerita. Mungkin ada orang berbangga, pernah try arak tak? Tak pernah. Saya dulu arak, sebutlah arak apa. Tak bangga dia minum arak. Wal-'iyadzubillah min zalik. Sedangkan tuan-tuan, arak tu apa yang ada kaitan dengannya dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian wal-'iyadzubillah pasal zina contohnya. Saya sebelum dia cerita. Ada orang mungkin dia tak sedar. Dia seronok-seronok sembang, dia cerita dosa-dosa yang pernah dia buat. Itu keaiban. Itu keaiban kita, jangan kita cerita. Jadi keaiban kita, keaiban orang, kita jangan cerita. Di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala akan mengadili, akan menghukum pendosa-pendosa, dosa-dosa yang kita buat, Allah hukum. Baik. Ketahuilah saudaraku se-Islam, kata pengarang, Allah SWT menolong orang-orang yang beriman di atas kebenaran iman mereka di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Orang beriman, Allah tolong dia di dunia dan Allah juga tolong dia di hari akhirat. Di dunia Allah Ta'ala tolong dalam peperangan, melawan orang kafir ke, apa masalah dia, Allah Ta'ala keluarkan dia daripada masalah, Allah tunjukkan jalan dan sebagainya. Intan surullah, jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, Allah Ta'ala tolong kamu. Di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa cinta, kasih sayang dan rahmat dalam hati hambanya yang saleh. Mengapa begitu? Kata pengarang, kenapa Allah berikan perasaan cinta ni ke dalam hati hambanya yang saleh, maknanya yang beriman. Kenapa? Jika seseorang hamba menghadap Allah dengan hatinya, maka dia akan menjadi hati kaum mukminin menaruh kasih sayang, cinta dan rahmat. Mana tuan-tuan, kalaulah kita ni orang beriman,
bertakwa, orang soleh, maka umat Islam yang lain, orang lain tengok kita rasa cinta. Tengok para alim ulama, kita tengok wajah dia pun kita rasa seronok, rasa tenang. Jadi macam mana pula kalau tengok artis rasa tenang. Itu lain tuan-tuan. Artis K-pop ke, artis Malaysia ke, artis seronok dia tengok artis tu. Apa saja yang artis tu buat, dia nak ambil gambar, dia nak ambil tahu. Macam dekat India sana, India apa? Bollywood. Artis dia tu dah mengalahkan menteri lah. Pergi sini polis, pergi sini bodyguard, pergi sini juru gambar, paparazzi. Kita kat Malaysia, kita tak lalu tengok artis ni. Tak. Artis masuk kedai makanlah. Bukan dia bayar untuk kita pun. Dia makan, dia bayar, kita makan, kita bayar. Tak untung sikit pun tak untung. Bukan kita nak hina artis tu, tidaklah. Maknanya nak sebut, bila mana kita melihat seseorang, kita merasa cinta kepada dia. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dijelaskan dalam surah Maryam ayat 96 seperti di atas ayat tadilah, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Baik, seluruh hati hambanya terletak di antara jari-jari Tuhan yang berhak membolak-baliknya mengikut kehendaknya. Jadi hati-hati kita ni tuan-tuan, di dalam genggaman biyadihi. Nabi sallam dia bersabda, wallazi nafsi biyadihi, genggaman. Pengarang tulis jari-jari. Jadi kita faham bahawa maksudnya jari-jari ke, genggaman ke, yadullah, tangan Allah ke, maksudnya kekuasaan Allah. Allah mentadbir, Allah di bawah takluk Allah dan sebagainya. Walaupun disebut jari-jari ke, disebut tangan ke dan sebagainya, maknanya Allah mentadbir, Allah berkuasa. Itu maksudnya. Maknanya hati-hati kita ni tuan-tuan, Allah yang membolak-balik. Contohlah, ada orang di luar sana, dia tak semayang, dia dedah aurat, apa lagi lah dosa yang dia buat. Dia tu bila-bila masa sahaja, jikalau Allah berkehendak memberikan hidayah kepada dia, bila-bila masa saja dia boleh berubah. Wa yahdi man yasha, Allah Taala boleh berikan hidayah kepada sesiapa yang Allah Taala kehendaki. Tetapi menjadi sunnatullah mesti ada usaha dakwah. Ada usaha. Kita maklum pada Nabi, para Rasul berdakwah. Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama berdakwah, mengajak, da'a ilallah. Maka tuan-tuan, maknanya kita kena ada usaha. Tak boleh kita kata biarlah dia sampai seru, biarlah sampai masa Allah nak beri hidayah, Allah berilah kepada dia. Tanpa kita ada usaha tak boleh. Kita kena ada usaha, dan itu merupakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu, ahadukum, salah seorang, maknanya daripada kamu lah. La di situ la nahi dengan la nafi. Maksudnya bukan dia tak beriman, tapi maksud tidak sempurna iman dia. Tidak sempurna iman. Kerana iman itu disebut dalam hadis Rasulullah 70 atau 60 cabang iman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang
hidayah itu milik Allah. Bila-bila masa saja Allah berkehendak, Allah boleh jentik hati dia. Tiba-tiba dia insaf. Saya wallahu alam lah, saya bukan nak bersangka buruk dan sebagainya lah. Kalau kita biasa solat di mana, kita biasa tak nampak orang tu. Tiba-tiba kita nampak dia, setiap waktu dia ada. Mesti kita terlintas, dia ni taubat ke apa? Contoh kan. Biasa tak ada, sampai berhari-hari dia datang. Ini 3 hari, seminggu dah tak pernah miss solat fardu ni. Contoh. Jadi kita bersangka baik, masya-Allah. Mungkin dia berubah dan sebagainya. Maka ataupun kita tak pernah nampak dia. Atau kita nampak dia di luar tapi tak masuk surau masjid. Tiba-tiba kita nampak dia istiqamah. Kita bersangka baik, maknanya dia telah insaf ataupun dia sedar. Itu maknanya mungkin ada sebab-sebab menjadikan dia itu insaf. Maknanya kerja dakwah tidak boleh ditinggalkan. Baik. Imam Al-Qurtubi berpendapat. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya seseorang hamba yang dicintai di dunia, maka dia akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Hal ini disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai dan mendekati seseorang kecuali orang mukmin yang bertakwa dan ikhlas dan suci. Maknanya, kata Imam Qurtubi, kalau di dunia ni seseorang itu dicintai, maknanya di dunia seorang hamba itu dicintai di dunia, maknanya orang suka dengan dia. Tapi dalam orang suka tak suka ni, kadang-kadang ada benda yang tak tepat juga mungkin. Kenapa suka dengan dia? Dia bagi duit. Itu lain tuan-tuan. Dia labur duit contohnya. Dia belanja ke, dia apa. Suka sebab apa? Sebab sesuatu. Bila sampai satu masa dia dah tak belanja dah, kita pun dah kutuk. Dah kedekut lah dia tu. Dulu elok je belanja. Sekarang maknanya sesuatu tak boleh lah. Maknanya ada udang sebalik batu. Dia yang paling tinggi adalah, maknanya kasih itu kerana Allah. Maknanya bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nanti di hari akhirat tuan-tuan, ada golongan yang duduk di atas, kita kata mimbar lah, tempat yang tinggi. Maka orang cemburu. Siapa orang tu? Mereka yang cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maknanya tidak kerana lain. Kenapa ni suka? Kerana Allah. Maknanya saya cinta kepada kamu. Contoh Nabi SAW bersabda kepada siapa je sahabat tu? Muaz. Ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, saya cinta kepada kamu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya orang kata apa, saya nak sebut, maknanya bukan semua, maknanya bila ada orang suka kepada dia, maknanya dia ni maknanya orang yang kita kata, maknanya bukan kita bersangka buruk, tidaklah. Tetapi kalau kita tahu orang suka kat dia kerana dunia, lainlah, itulah cerita lain. Maknanya tak perlu kita nak korek, nak siasat, tak perlulah. Jadi kalau ada seseorang tu orang ramai suka dengan dia, alhamdulillah. Maknanya kita bersangka baik bahawa nanti di hari akhirat Allah juga cinta kepada dia. Kerana kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala ni dia tak akan cinta kepada hamba dia, melainkan hamba dia tu seorang mukmin, hamba dia tu bertakwa, hamba dia tu bersih, suci. Barulah dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan kecintaan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, jika Allah ni dia cinta kepada seseorang, contohlah dia cinta kepada kita, maka
dia akan memanggil Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala panggil Jibril, malaikat Jibril, ketua malaikat panggil. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Maka cintailah dia. Maka Allah perintahkan kepada Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka kamu cintalah kepada si fulan. Jibril AS pun mencintainya. Maka Allah perintah, Jibril pun cinta kepada orang tersebut. Dan memanggil semua penghuni langit. Penghuni langit, tuan-tuan, berapa jumlah dia? Para malaikat jumlah dia yang begitu ramai. Dalam kisah Isra' Mi'raj di langit yang ke berapa? Ke-8 atau ke-7. Bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Di sana ada Baitul Ma'mur. Sebelum yang tingkatan satu lagi, Sidratul Muntaha. Saya tak pasti 7, 8, 9 kan? Agak ada pembetulan nanti insyaAllah. Baik. Jadi Baitul Ma'mur ni malaikat tawaf. Masuk 70,000, habis tawaf, keluar tak boleh masuk dah. Berapanya jumlah, masuk lagi 70, keluar, dah habis selesai, tak boleh masuk dah. Jadi 70,000, 70,000, 70,000. Tawaf. Berapa ramai jumlah malaikat? Jadi ramai jumlah malaikat itu, Jibril kata, cintailah si fulan. Sebab Allah cinta kepada si fulan. Yang cinta kepada kita tu, ataupun seseorang yang dicintai oleh Allah tu, maknanya dia dicintai oleh malaikat yang mulia. Bararatil kiram. Kalau manusia cinta, suami cinta kepada isteri, masa isteri dia muda, baru kahwin, lawa lagi, cantik lagi, suka. Bila dah berpuluh tahun kahwin, ada hari, ada masa dia menyampah tengok isteri dia. Maknanya cinta tu berubah-ubah, pasang surut cinta tu. Sebab itu suami isteri ni, kalau isteri tu seorang tu, kita nak setia tu, cinta tu kena di apa kita kata, semai, panggil, puji isteri, panggil isteri dengan panggilan yang, bila rasa ada perkara yang kita tak suka, kita maknanya paksa diri untuk suka. Lama-lama suka je, tuan-tuan. Kalau tak ada niat nak tambah lah. Kalau nak tambah, bahagi kasih tu elok-elok kepada yang nak tambah lah. Baik. Sesungguhnya Allah SWT mencintai fulan, maka cintailah dia. Penghuni langit pun mencintainya. Kemudian menjadikannya diterima di bumi. Maknanya dia dicintai oleh malaikat yang mulia, dia dapat. Maknanya bagaimana, tuan-tuan, kalau kita ni, yang cinta kepada kita tu adalah malaikat. Bukan rumah kita, bukan anak kita, bukan bos kita, bukan kawan kita. Malaikat yang mulia. Masya Allah. Wahai mukmin yang benar, apakah penghormatan ini, apakah kemuliaan ini? Maknanya ini, kata pengarang, ini satu penghormatan. Ini suatu kemuliaan, satu kehormatan. Tuhan semesta alam, mana Allah SWT, menyebut namamu. Dan kepada siapa? Allah SWT menyebutnya kepada Jibril AS. Maknanya jelas, nama kita disebut oleh Allah SWT. Maknanya dia berfirman kepada Jibril, cintailah si fulan. Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala menyebut nama kita, tuan-tuan, kepada malaikat yang mulia. Kerana kita sedar diri kita ni, tuan-tuan, layak ke tidak kita, tuan-tuan, disebut nama kita. Allah menyebut, berkata kepada malaikat, si fulan. Lalu Jibril menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Kamu pasti merasa bahagia sehingga
tidak dapat diungkap dengan pena atau kalimat apa pun. Macam mana gembira kita tu, kita nak ungkapkan macam mana? Mungkin nak mana kalimah apa? Nak tulis betapa kita bahagianya bila mana nama kita disebut oleh Allah SWT. Allah Ta'ala perintahkan malaikat cinta kepada kita. Setelah namamu disebut dalam majlis pertemuan menteri atau para penguasa. Ini contoh dunia lah. Datang seorang YB lah. YB ni kira ada pangkat lah. YB pun sebut, tanya nama kita apa. YB tu berucap, dia sebut, Masya Allah, terima kasih kepada sekian-sekian. Nama dia pun kita ingat. Nama kita dia ingat. Oh, kita pun Masya Allah. Itu YB. Naik sikit apa? Menteri. Apa? Menteri, Perdana Menteri, Agong. Oh, kalau Agong sebut nama tak tahulah. Kalau jual Agong datang, kita selfie. Oh, simpan gambar tu. Kalau anak terdelete, main handphone terdelete, rasa kita berapa hari kita hamun marah anak tak tahulah. Tak dan nak apa? Frame ke apa benda. Ada ipar saya, dia jual madu, bergambar dengan Agong, gambar tu dia letak masa jual madu. Madu ni Agong pun sampai. Tak tahu Agong beli ke tidak, Allah alam lah. Tapi gambar Agong tu lah. Masya Allah. Jadi kata pengarang, bagaimana perasaanmu jika namamu disebut pemilik alam raya ini? Jadi jelas, maknanya tuan-tuan, betapa kita kena rasa, maknanya bertuahnya kita, bersyukurnya kita, Masya Allah, nama kita disebut oleh Allah SWT, alam raya dan raja dari seluruh raja, iaitu Allah SWT. Allah SWT menyebut namamu di tempat tertinggi. Siapakah dirimu sehingga Tuhan semesta alam menyebut namamu? Keimananlah yang mendekatkan dirimu dengan Allah SWT. Jadi kata pengarang, nama kita ni disebut di kalangan para malaikat. Disebabkan apa? Disebabkan iman kita lah. Beriman kita ni, kita orang beriman. Sebab tu. Maknanya Allah SWT makna dicintai dan para malaikat yang suci. Maknanya disebabkan iman, kita dicintai oleh para malaikat dan dicintai oleh Allah SWT. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dalam Fathul Bari seperti berikut. Jika hati semua makhluk dipenuhi rasa cinta, kasih sayang dan redha terhadap salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia kata kalau semua makhluk ni termasuk jugalah binatang lah. Contohnya orang yang mengajarkan ilmu dalam hadis tentang kelebihan orang berilmu, orang alim. Dia mendapat doa daripada seluruh makhluk hingga kan walhitani, maknanya sehingga kan semut, ikan, paling kecil Nabi SAW sebut. Yang paling kecil semut lah, semut kecil itulah. Dia juga memohon keampunan ataupun memohon kebaikan untuk yang mengajarkan ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau semua makhluk, maknanya manusia ke binatang ke, maknanya rasa cinta, ini rasa sayang tu kepada seorang hamba tu, kata Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, berarti Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada hamba itu. Engkau adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah, tuan-tuan, ini nak sebut tuan-tuan, bila mana kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh seluruh makhluk. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Mereka melewati satu jenazah dan menyanjungnya. Menyanjung ni makna memujilah. Kan kita kalau ada jenazah,
sebelum solat ke selepas solat? Kita kata apa? Apa pandangan kamu terhadap mayat ini? Kita jawab apa? Baik. Baik kan? 3 kali. Ada masalah tak dengan soalan tu? Nah, ada siapalah yang mengajar ke kata itu adalah penyaksian palsu, ada? Tak ada kan? Maksudnya di situ kita mendoakan, mana ataupun kita bersangka baik. Dia tak termasuk kita menjadi penyaksian palsu di situ. Yang penyaksian palsu ni kita beri laluan pada azan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, akhir tuan-tuan. Jadi hadis ini yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa sedang Nabi SAW duduk dengan para sahabat, maka ada satu jenazah lah melewati. Mereka cerita tentang kebaikan dia, menyanjung lah, Masya Allah ini jenazah ni. Maka Nabi SAW kata telah diwajibkan. Kemudian datang satu jenazah lagi dibawa, mereka kata oh jenazah ni orangnya pendosa, maksiat gitulah. Maka Nabi SAW kata telah diwajibkan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan itu? Maka kata Nabi SAW, jenazah yang kamu bersaksi dengan kebaikan dia tu, maka telah diwajibkan syurga bagi dia. Manakala yang kamu kata ini pendosa dan sebagainya, maknanya keburukan lah, maka dia telah diwajibkan neraka. Dan penyaksian itu mestilah orang mukmin, bukan orang fasik, bukan orang derhaka, bukan orang yang tidak diterima dia punya penyaksian. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tentu dalam bab menuduh orang berzina. Walladina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maknanya ada orang dia derhaka ataupun dia fasik, penipu dan sebagainya, tidak diterima penyaksian dia selama-lamanya. Jadi kalau ada jenazah yang meninggal yang kita mungkin kenal dengan dia ataupun kita tak kenal, kalau dia orang Islam, kita doakan kebaikan lah. Melainkan yang mati tu orang kafir. Nah, jenazah siapa tu? Non-Muslim sekian. Jadi non-Muslim dah terang-terang dah mati dalam kekufuran tu lain lah. Tapi kalau yang meninggal tu orang Islam, besar mana, banyak mana, besar mana pun dosa dia, kita sebagai orang Islam, dia dah sampai ajal dia kembali kepada pindah ke alam barzakh, maknanya kita doakan kebaikan. Jadi tak timbul tadi tentang apa tadi, kita tak kenal jenazah tu, siapa meninggal entah. Habis itu yang kamu jawab, apa pendapat kamu tentang jenazah ini? Baik, baik, baik. Kalau ada orang kata itu penyaksian palsu, cakap kat dia, kamu tak faham. Nah, jadi maknanya kadang-kadang ada orang dia rasa dia dah pandai, ni saksi palsu ni tak boleh, padahal sebenarnya dia tidak faham bagaimana keadaan dia tu. Contoh dia tu, wallahu alam, cukuplah sekadar tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kejahilan, kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kepada tuan-tuan, perempuan, para asatizah, imam dan sebagainya. InsyaAllah ada banyak umur rezeki, kita sambung lagi lah pada kuliah akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.